Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membentangkan peranan sistem visual dalam kawalan motor manusia yang akan dibentangkan oleh Nurul Nabilah Huda binti Musa dan Norazlin binti Zakaria. Sistem visual merupakan sistem reseptor sensori yang paling dominan. Jika rangsangan diperolehi daripada semua reseptor pada masa yang sama, sistem biologi pada lazimnya akan mendahulukan rangsangan yang diperolehi dari sistem visual. Sistem visual dibahagikan kepada dua komponen iaitu sistem ambient dan focal. Sistem ambient ialah sistem primitif, bermaksud sistem visual memberi maklumat proses kawalan motor peringkat rendah. Sistem ini mengekalkan keseimbangan dan mewujudkan kesedaran terhadap persekitaran agar dapat membuat tindakan yang sesuai. Sistem ambient melibatkan mekanisme persepsi di luar kawalan sedar dan tidak bergantung kepada rangsangan persekitaran, sebagai contoh rangsangan bunyi. Mekanisme persepsi di luar kawalan sedar, contohnya mengimbangkan badan ketika berjalan dalam gelap. Berdasarkan maklumat pengaliran optik ini, membolehkan proses propriosepsi visual dalam sukai. Proses ini memainkan peranan utama bagi membolehkan atlet menyesuaikan diri dalam persekitaran yang dinamik. Superior colliculus. Fungsi superior colliculus ialah menerima aferan dari retina dan pelbagai pusat lain dan akan diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf akan dihantarkan ke korteks visual untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Memberikan aferan kepada saraf tunjang dan mengawal pergerakan refleks mata dan kepala serta leher sebagai tindak balas kepada rangsangan visual. Contoh visual ambient dalam bola jaring berfungsi untuk membolehkan pemain penyerang mengetahui posisi rakan sepasukan yang terdekat walaupun sedang menumpukan pandangan kepada posisi penjaga gol pihak lawan. Sistem focal bermaksud sistem visual yang memberi input maklumat berkaitan dengan proses kawalan motor peringkat tinggi. Sistem focal berfungsi untuk memfokuskan dan diskriminasi imej yang bergerak, membolehkan pemain membezakan warna jersey atau muka ahli pasukannya daripada pasukan lawan. Pemprosesan saraf visual melibatkan konteks visual atau otak. Peringkat ini melibatkan mekanisme persepsi sedar. Fungsi sistem focal sangat bergantung kepada rangsangan persekitaran. Visual focal. Perkataan focal membawa maksud fokus. Fungsi sistem focal adalah untuk pemfokusan imej. Pemfokusan imej adalah pemprosesan visual peringkat tinggi yang melibatkan semua struktur anatomi mata seperti kornea, kanta, retina, dan fotoreseptor. 6 lapisan retina. Retina terdiri daripada pigmented layer dan neural sensory. Pigmented layer ialah kepingan sel epitelium yang mengandungi melanin yang terletak di antara koroid dan bahagian saraf retina. Melanin dalam lapisan berpigmen retina seperti dalam koroid juga membantu menyerap sinaran cahaya yang sesat. Neural sensory retina ialah pertubuhan berbilang lapisan otak yang memproses data visual secara meluas sebelum menghantar impuls saraf ke dalam akson yang membentuk saraf optik. 3 lapisan neuron retina yang berbeza iaitu photoreceptor cell layer, bipolar cell, dan ganglion cell layer. Dipisahkan oleh 2 zon, lapisan sitapik luar dan lapisan sitapik dalam, iaitu tempat hubungan sitapik dibuat. Perhatikan bahawa cahaya yang melalui ganglion dan lapisan sel bipolar dan kedua-dua lapisan sitapik sebelum ia mencapai lapisan photoreceptor. Photoreceptor adalah sel khusus dalam lapisan photoreceptor yang memulakan proses di mana sinar cahaya akhirnya ditukar kepada impuls saraf. Terdapat 2 jenis photoreceptor, rod dan cone. Rod adalah slender, cone lebih panjang dan lebih tebal. Cahaya ditukar oleh sel photoreceptor kepada electric impulse. Rods dan cones. Rods membolehkan kita melihat dalam cahaya malam, manakala cones merangsang cahaya yang lebih terang, yang menghasilkan penglihatan warna. Terdapat 3 jenis cones dalam retina. Cones biru yang sensitif kepada cahaya biru, cones hijau yang sensitif kepada cahaya hijau, cones merah yang sensitif kepada cahaya merah. Penglihatan warna terhasil daripada rangsangan pelbagai kombinasi ketiga-tiga jenis cone ini. Laluan optik. 1. Retina. Fotoreseptor ialah reseptor deria yang bertindak balas kepada cahaya, iaitu rod untuk mengesan kontras, cone untuk mengesan warna. Kedua, optik kiasma, titik di mana saraf optik dari kedua mata bertemu dan membentuk persimpangan berbentuk X, membolehkan maklumat sampai di kedua-dua hemisfera otak. 3. Nucleus genicular lateral, thalamus, yang menyampaikan maklumat kepada korteks.
Keempat, cortex visual primary. Cortex visual ialah kawasan kortikal utama otak yang menerima, mengintegrasikan dan memproses maklumat visual yang disampaikan daripada retina. Ini merupakan secara keseluruhan bagi perbandingan sistem visual ambient dan fokal. Konsep visual dominan ialah suatu fenomena yang berlaku di mana rangsangan visual menguasai rangsangan yang lain. Sebagai contoh, kita hanya melihat visual terlebih dahulu sebelum deria pendengaran. Situasi mata. Keupayaan mata untuk menyesuaikan keadaan perubahan dalam keamatan cahaya. Terdapat dua situasi mata iaitu cerah dan gelap. Semasa situasi cerah, mata dalam keadaan otot radial mengendur. Saiz anak mata mengecil, jadi kurang cahaya masuk. Mata dalam situasi gelap, di mana otot radial mengendur, saiz anak mata membesar, membolehkan lebih banyak cahaya masuk. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.